Menarik petang ini, Malaysia harus berada di depan sebagai contoh kepada dunia. KPKT berjaya laksana 4,900 projek untuk rakyat. Dewan Rakyat kecoh gara-gara perkataan macai dan celaka. 3 pemimpin DAP fail saman terhadap Siti Mastura. Kekurangan bekalan makanan boleh diselesaikan melalui kaedah pelaburan berbalik. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi petang Rabu, 29 November 2023. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya. Malaysia harus berada di hadapan sebagai contoh kepada dunia dalam membentuk era baharu tadbir urus etika global di tengah-tengah kepelbagaian kaum, agama serta kewarganegaraan di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dengan menghayati hikmah Islam dan Konfusianisme, dunia boleh berusaha ke arah masa depan yang lebih cerah dari segi moral dan tidak hanya maju dalam bidang teknologi. Jelas beliau, Islam dan Konfusianisme masing-masing menekankan usaha dalam mencari kedamaian dalaman dan luaran. Dialog Kepimpinan Islam Konfusianisme dianjurkan oleh Pusat Kajian Strategik Serantau dan Pusat Penyelidikan Asia Tenggara untuk Kemanusiaan disokong oleh Pejabat Perdana Menteri dan Kedutaan Republik Rakyat China di Malaysia. Datuk Seri Anwar menambah, dialog Islam Konfusianisme mengenai kepimpinan yang diadakan hari ini merupakan satu langkah penting ke arah memajukan idea komuniti bermusyawarah di peringkat nasional dan antarabangsa. Dalam masa sama, Perdana Menteri berkata, dunia ketika ini sedang menyaksikan kebangkitan semula politik identiti yang disifatkan sebagai membimbangkan. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT berjaya melaksanakan 4,900 projek iaitu jumlah tertinggi yang pernah dicatatkan kementerian demi kesejahteraan rakyat dalam tempoh setahun pentadbiran kerajaan madani. Menteri berkenaan Nga Komeng berkata, projek terlibat termasuklah menaik taraf pasar dan tandas awam, membaik pulih Dewan Orang Ramai, membina rumah mampu milik serta menyelenggara longkang dan cerun bukit di kawasan perumahan. Katanya, dalam aspek perumahan, sebanyak 301 projek terbengkalai dengan nilai RM28.8 bilion melibatkan 37,000 pembeli rumah juga berjaya diselamatkan. Hasil penubuhan pasukan petugas khas yang bertanggungjawab memantau isu projek rumah terbengkalai negara. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai pencapaian utama KPKT sempena program setahun bersama Kerajaan Madani pada program Selamat Pagi Malaysia terbitan Radio Televisyen Malaysia RTM hari ini. Komeng berkata, selain projek terbengkalai, KPKT juga memberi tumpuan kepada pembangunan perumahan mampu milik dengan 9,000 unit rumah perbandaran Prima Malaysia Prima disasar untuk disiapkan tahun ini untuk keselesaan rakyat. Dalam aspek ekonomi pula, Komeng berkata, KPKT telah membantu melahirkan 16,294 usahawan dari program pemerkasaan ekonomi komuniti bandar dengan golongan seperti ibu tunggal dan B40 diberikan latihan dan peralatan bagi menjalankan perniagaan selaras dengan misi kerajaan untuk menoktahkan kemiskinan tegar menjelang Disember ini. Dewan Rakyat kecoh seketika gara-gara perkataan macai dan celaka ketika RSN Raya membahaskan Rang Undang-Undang Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Pindaan 2023. Kekecohan bermula apabila Raya membandingkan pentadbiran di bawah bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkaitan amalan hak asasi manusia yang dilaksanakan. Kenyataan jelutong mengundang rasa tidak senang Wakil Rakyat Perikatan Nasional PN iaitu Ahmad Fadli Syahari, Datuk Cik Muhammad Zulkifli Jusoh dan Afnan Hamimi Taib Azamuddin yang bangkit untuk bersuara. Namun, julutong sekali lagi memanaskan keadaan apabila menggelar mereka sebagai macai.
Besut kemudiannya pantas bersuara mengecam jelutong. Suasana menjadi lebih tegang apabila jelutong meminta Besut menarik balik perkataan celaka kerana melanggar peraturan Dewan Rakyat. Besut bagaimanapun enggan menarik balik, sebaliknya meminta jelutong menarik perkataan Macai terlebih dahulu. Susulan itu, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Alice Lau Kiok, meminta Besut menarik balik perkataan yang digunakan. Besut akhirnya akur dan menarik balik walaupun cuba mempertahankan perkataan jangan yang digunakan sebelum perkataan celaka. 3 pemimpin DAP memfailkan saman berasingan terhadap Ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura Muhammad kerana dakwaan mereka mempunyai pertalian darah dengan pemimpin Parti Komunis Malaya Chim Peng dan bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Dalam saman difailkan Tetuan SN Nair and Partners di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang kemarin, Lim Kit Siang, Lim Guan Eng dan Teresa Kok menuntut ganti rugi libel dan fitnah ke atas Siti Mastura kerana menjejaskan reputasi mereka. Ketiga-tiga mereka juga memohon Mahkamah Tinggi mengeluarkan instruksi menghalang Siti Mastura mengungkap, menulis, menerbit atau mengedar kenyataan sama atau berkaitan. Siti Mastura didakwa membuat kenyataan dalam ucapannya di Kemaman, Terengganu pada 4 November lalu. Menurut pernyataan tuntutan difailkan, petikan ucapannya kemudian dimuat naik di TikTok 2 hari kemudian. Siti Mastura, Timbalan Ketua Wanita PAS, didakwa mengungkapkan bahawa Setiausaha Agong DAP Lok Siu Fok, Naib Presiden Nga Komeng dan Ahli Parlimen Berwas Ngeh Koham mempunyai pertalian darah dengan keluarga Kit Siang dan Guang Eng. Pada 10 November, Kit Siang, Guan Eng dan Kok menuntut Siti Mastura menarik semula dan memohon maaf atas kenyataannya. Bagaimanapun, minggu lalu Siti Mastura menafikan tuntutan mereka. Dalam pernyataan tuntutan, 3 pemimpin DAP itu mendakwa Siti Mastura juga merujuk secara khusus dan langsung mengikuti ideologi komunis apabila mengaitkan hubungan kekeluargaan dengan Chim Peng. Mereka berkata melalui hubungan kekeluargaan, Siti Mastura mendakwa ketiga-tiganya bersama Lee dan pemimpin DAP meneruskan konspirasi komunis China yang memudaratkan keselamatan dan demokrasi di Malaysia. Isu kekurangan bekalan makanan termasuk untuk haiwan ternakan mungkin boleh diselesaikan melalui kaedah pelaburan berbalik, kata Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu. Katanya kaedah tersebut sudah pun berjaya diamalkan oleh Singapura yang menjadi negara peneraju dalam keterjaminan makanan walaupun republik itu memiliki sumber yang terhad. Menurut Muhammad, penghasilan bahan makanan untuk binatang ternakan sebenarnya menelan kos pengeluaran yang agak tinggi. Untuk konteks negara ini, kata Muhammad, sampai masanya untuk langkah itu diteliti dan diambil jika didapati sesuai dan lebih menjimatkan. Pun begitu, Presiden amanah itu berkata, ia bergantung kepada kemampuan dan kelulusan pihak lain seperti Khazanah Nasional Berhad, kumpulan wang simpanan pekerja atau agensi lain yang memiliki dana kukuh. Ia juga, tambah Muhammad, bergantung kepada persetujuan Kementerian Keuangan dan Kementerian Ekonomi. Dengan langkah sebegitu, katanya, negara yang mempunyai risap makanan yang selamat dan terjamin jika berlaku sesuatu keadaan darurat atau luar jangka. Menjelaskan cadangan itu, Muhammad berkata, sebelum ini pernah cuba tanaman jagung di Perlis untuk menampung keperluan haiwan ternakan domestik. Bagaimanapun, katanya, kos pengeluaran agak tinggi dan ia mendorong kerajaan melihat kemungkinan untuk menghasilkan produk itu di luar negara jika ia lebih ekonomik. Sekian saja untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.